Didik TV KPM. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah dalam Sukses SPM 2022. Dan hari ini, menariknya kita nak belajar tentang satu mata pelajaran Hifzul Quran tingkatan 4 dengan topiknya Juzuk 25 Surah Ad-Dukhan. Dan pastinya ada guru yang hebat yang akan mengajar kita pada hari ini. Siapakah beliau? Jom kita saksikan dahulu profil guru. Baik, bersama dengan kami pada saat ini di studio Ustazah Hanisah Muhammad Hadir daripada SBP Integrasi Rawang, Rawang Selangor. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa haluki? Alhamdulillah khair. Ahlan wa sahlan ila studio Didik TV KPM. Jadi Ustazah, untuk topik kita pada hari ini Surah Ad-Dukhan. Betul. Tapi pastinya bukan saya lah yang nak menghafal sekarang ni. Betul. Tapi kita ada bersama kita murid-murid di talian yang boleh Ustazah perkenalkan mereka. InsyaAllah, Alhamdulillah bersama-sama dengan kita pada hari ini ada 4 murid-murid yang handsome dan comel. InsyaAllah bersama dengan Ustazah ada Adam. Baik Adam, ahlan. Ada Naufal. Naufal. Juga Baik. Putri dan Khadijah Salsabila. Masya Allah, itu dia murid-murid kita daripada Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Rawang yang bersedia dan bersemangat pada hari ini Ustazah untuk belajar daripada guru kita Ustazah Hanisah. Jadi Ustazah, kita nak mulakan kelas. Mungkin Ustazah boleh mulakan pembelajaran. Dipersilakan. Terima kasih Syafiqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana kita masih diberi peluang pada pagi ini untuk meneruskan pembelajaran kita bagi subjek Hifzul Quran. Jadi saya harap anak-anak murid-murid di sekolah di SBP Rawang telah bersedia untuk meneruskan pembelajaran bersama dengan Ustazah pada pagi ini insya-Allah. Okey anak-anak, pada hari ini kita akan belajar subjek Hifzul Quran ya dengan kod SPM kita 5301. Ustazah percaya semua anak-anak telah tahu dengan kod 5301 bagi subjek Hifzul Quran. Okay, murid-murid semua telah khatam. Ustazah percaya semua murid tingkatan 5 telah khatam hafazan Al-Quran. Namun untuk SPM anak-anak murid-murid akan hanya fokus kepada juzuk 19 sehingga juzuk 29. Jadi murid-murid untuk memastikan mereka menjawab peperiksaan SPM dengan baik bagi subjek ini, mereka fokus pada juzuk 19 sehingga juzuk 29 sahaja. Jadi apa yang kita nak fokuskan, apa yang kita nak belajar daripada juzuk 19 hingga juzuk 29 ini? Pertama, kita kena pastikan murid-murid membaca murajaah juzuk 19 sehingga juzuk 29 ini dengan hafazan yang betul. Baik. Okey, pertama mesti menghafal dan murajaah dengan hafazan yang betul dan bertajwid semestinya. Ya, Okey, mesti dengan bertajwid lah kan. Yang kedua, dalam silibus kita patut dan mengetahui intisari ayat hafazan Al-Quran. Okey, dan yang ketiga, murid-murid perlu menulis ayat-ayat hafazan menggunakan kaedah penulisan resam Osmani. Okey, setakat itu saya rasa murid-murid faham ya apakah yang mereka perlu capai dalam juzuk 19 hingga 29 ini. Baik, seterusnya hari ini kita nak belajar apa? Kita nak tengok murajaah juzuk 25 surah Ad-Dukhan pada muka surat 496 sehingga 498. Ya murid-murid. Baik, seterusnya apa yang kita kena buat? Kita akan baca hafazan dengan baik dan kita kena kenal pasti dan memahami intisari ayat-ayat hafazan. Jadi, okey, oleh itu Ustazah nak mohon anak-anak murid-murid apabila membaca hafazan itu baca secara tadwir.
dan juga memelihara hukum tajwid dengan baik apabila menjawab soalan peperiksaan nanti. Okey, disebabkan peperiksaan SPM untuk hafazan Al-Quran telah sangat hampir, jadi pastikan apabila membaca dengan tajwid yang betul. Baik, seterusnya kita nak praktis lah, boleh kan? Kita nak minta murid-murid kita murajaah ya. Saya percaya mereka dah ingat dah ni juzuk 25 surah Ad-Dukhan ini. Surah Ad-Dukhan ini ada 3 muka surat sahaja. Baik. Jadi insya-Allah saya percaya, jadi saya nak minta salah seorang daripada murid kita, siapa yang nak baca ayat 1 hingga 10 surah Ad-Dukhan ini, dipersilakan. Okey, siapa nak baca? Siapa nak baca? Bagus, Adam. Silakan Adam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا Inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwas sami'ul alim Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin bal hum fi syakki yal'abun fartakib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Sadaqallahul azim. Sadaqallah. Baik, Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Adam. Bagus bacaan Adam. Namun ada beberapa perkara kita kena perbetulkan, kita kena baca dengan tajwid yang betul. Contohnya pada hukum tajwid dengung ya. Contohnya dekat sini kita rahmatan mir rabbik, kena lebih dengung 2 harakat di situ ya. Baik murid-murid, jadi bila nak menjawab soalan peperiksaan, pastikan bersedia, bertenang dan baca dengan baik dengan hukum tajwid yang baik. Baik, seterusnya untuk ayat 19 hingga 30. Kenapa saya ambil ayat 19 hingga 30? Kerana di situ ada awal makra'. Okey, dalam surah Ad-Dukhan ni ada awal makra' di bawahnya itu. Okey, jadi saya nak minta siapa yang dah hafal, dah ingat betul-betul ayat 19 hingga 30 ini. Tu yang dah angkat tangan. Bagus Khadijah Salsabila, dia persilakan. Secara hafazan ya. Okey, Ustazah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa alla ta'lu 'ala Allah inni atikum bisultanin mubin. Wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Wa in lam tu'minu bi fa'tazilun. Fada'a rabbahu anna ha'ula'i qaumun mujrimun. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون فامتركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Bagus ya Khadijah Salsabila baca. Namun saya nak bagi sedikit teguran juga. Murid-murid apabila membaca juga yang tadi saya tegur, dengung. Ini juga dengung pada wajibal gunnah. Contohnya pada ayat ke-24. Okey, innahum jundum mughraqun. Kat situ ada banyak dengung kan? Innahum jundum. Jadi anak-anak, murid-murid kena betul-betul perhatikan kerana markah juga diambil pada tajwid. Okey. Baik, itu dia penjelasan mengenai dengan surah Ad-Dukhan ayat 1 hingga 10 dan juga 19 hingga 30. Jadi sekarang ni Ustazah, kita bagi ruang untuk murid-murid kita. Mungkin ada nak betulkan tajwid. Jadi sekarang ni kita beri ruang untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Di
Didik TV KPM. Baik, bersama sekali lagi dalam Sukses SPM 2022 dan hari ini kita belajar mata pelajaran Hifzul Quran tingkatan 4 Surah Ad-Dukhan juzuk 25. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Dipersilakan. Baik, terima kasih Syafiqah. Saya harap anak-anak, murid-murid di sana masih bersemangat untuk meneruskan untuk seterusnya, pembelajaran kita seterusnya. Baik, apa yang kita nak belajar seterusnya? Yang kedua, bila kita dah hafal Al-Quran, kita kena tahu, kita kena faham intisari ayat-ayat hafazan. Okey, jadi murid-murid biasa di sekolah apabila tips untuk kita jawab peperiksaan SPM untuk mengenal pasti fiqhul ayat Jadi kita pertama kita kena kenal pasti kalimah-kalimah tertentu dalam ayat hafazan. Okey, jadi pasti keluarkan dulu apakah kalimah yang kita hendak faham daripada ayat tersebut. Yang kedua, kita keluarkan kefahaman ayat itu secara ringkas, bukan memberi penerangan yang panjang. Kerana markah untuk fiqhul ayat ini hanya 2 markah bagi setiap soalan. Okey, jadi apabila 2 markah saja, kita perlu hanya terangkan secara ringkas sahaja. Okey, sekarang mari kita tengok dalam surah Ad-Dukhan ini ada banyak segmen, ada banyak slot penceritaan, banyak tema dan Ustazah telah bahagikan ada 6 tema dekat sini. Ada tema yang pertama ayat 1 hingga 8 menceritakan ciri-ciri Al-Quran. Okey, tema yang kedua ayat 9 hingga 18 Allah menceritakan tentang asap yang tebal. Kemudian ayat 19 hingga 29, sebenarnya ayat 29 menceritakan bumi dan langit yang tidak menangis. Tetapi kita nak kenapa bumi dan langit menangis ini. Kemudian ayat 30 hingga 39 menceritakan tentang penindasan Firaun. Kemudian pada muka surat terakhir surah Ad-Dukhan ayat 40 hingga 49 Allah menerangkan tentang keadaan hari akhirat dan keadaan ahli neraka. Juga bila Allah terangkan neraka, Allah ceritakan tentang keadaan ahli syurga pada ayat 51 hingga 59, Syafiqah. Jadi, murid-murid, saya akan ceritakan sedikit bagaimanakah surah Ad-Dukhan ini Allah telah gambarkan dalam 3 muka surat sahaja. Allah menceritakan 6 perkara ini. Okay. Ayat 1 hingga 18. Ayat 1 hingga 8 ni minta maaf. Ayat 1 hingga 8 menceritakan ciri-ciri Al-Quran. Perkataan yang pertama, mari kita lihat Perkataan yang pertama dalam surah Ad-Dukhan setelah Allah menggunakan perkataan Hamim, kemudian Allah menyebut perkataan Al-Kitab. Jadi itu adalah kata kuncinya. Kata kunci yang murid-murid perlu ambil dan faham. Jadi di situ yang Allah nak ceritakan tentang Al-Quran. Jadi itu adalah poin ataupun tips yang pertama murid-murid perlu untuk mencari apakah perkataan yang mereka faham. Jadi sebenarnya jika murid-murid dah menguasai subjek bahasa Arab, mereka lebih mudah untuk dapat dengan menguasai fiqhul ayat ini. Dengan mudah-mudah untuk boleh dapat 20 markah. Keseluruhan markah 20 markah, setiap satu soalan 2 markah. Jadi insya-Allah jika juga bila kamu murid-murid faham perkataan bahasa Arab, mereka juga dapat boleh tengok Al-Quran tu dah boleh baca dan faham. Insya-Allah kerana Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab. Okey, Ustazah dah highlightkan dekat situ perkataan Al-Kitab wal Kitab, kerana perkataan anzalnahu dan juga lailah. Okey, jadi perkataan Al-Kitab tu memang dah biasa. Jadi kebanyakan murid sepatutnya murid-murid tingkatan 5 dah tahu perkataan Al-Kitab itu membawa maksud Al-Quran. Jadi mereka boleh ceritakan Al-Quran. Dan perkataan yang kedua anzalna, perkataan asal bagi anzalnahu, perkataan asal dia bahasa Arab nazala. Jadi nazala itu maksudnya apa? Turun. Jadi bila mereka tahu, mereka dah dapat agak dah bahawasanya Alkitab itu diturunkan pada fi lailah. Jadi lailah dan banyak dalam Quran disebutkan lailah dan nahar kan. Jadi malam dan siang. Jadi lailah pada waktu malam. Jadi kesimpulannya kefahaman ayat 1 hingga 8 ini murid-murid akan lebih baik penguasaan dan pemahamannya apabila mereka dapat kenal pasti kalimah utama dalam ayat tersebut setelah mereka menghafal. Jadi apa yang perkataan yang pertama tadi iaitu Alkitab.
Okey, jadi begitu seterusnya Allah menceritakan daripada ayat 1 sehingga ayat ke-6 di situ Allah menceritakan ciri-ciri Al-Quran, kitab Al-Quran yang jelas nyata yang diturunkan pada waktu bila? Waktu malam, Lailatul Mubarakah, pada malam yang berkat. Malam yang berkat tu bila? Kalau kita belajar kan dia kata dalam surah lain, surah Al-Baqarah, Allah kata diturunkan pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah ceritakan juga ciri-cirinya Al-Quran itu apa? Al-Quran itu memberi munzirin, memberi amaran. Itulah bila kita baca, kita faham bahasa Arab, kita combinekan, kita gabung jalinkan dengan subjek bahasa Arab, kita akan lebih faham fiqhul ayat dan mudah bagi kita untuk menjawab soalan fiqhul ayat. Okey, insya-Allah. Maknanya ada kefahaman yang jelas jugalah bila menguasai bahasa Arab. Iya, betul. Jadi sangat membantu murid-murid yang menghafal Al-Quran dengan subjek bahasa Arab. Baik, itu dia. Jadi Ustazah, ni ayat 1 hingga 8. Betul. Mungkin saya nak teruskan dengan ayat yang seterusnya. Baik, kita lihat kan. Tadi saya bagi tahu ada 6 tema kan, tapi hari ini kita tumpukan kepada 3 tema sahaja. Okey, kita akan tumpukan kepada 3 tema. Cuba tengok ayat 9 hingga 18. Dia punya tajuk yang diberi kat atas tu asap yang tebal. Okay, Ustazah nak minta sesiapa antara murid di sana yang boleh terangkan, mula-mula perlu cari dulu perkataan apa yang mereka faham, ya, cari perkataan yang faham, kemudian terangkan secara ringkas dari apa kefahaman ayat ini. Siapa yang nak jelaskan? Boleh angkat tangan. Okey, silakan. Silakan Naufal. Okey, silakan Naufal. Jadi kalau saya lihat dekat ayat tersebut, perkataan yang saya kenal pasti perkataan dukhan. Ad-dukhan. So jadi ad-dukhan tu dalam bahasa Arab sendiri membawa maksud asap yang tebal. Betul. Jadi secara keseluruhannya ayat ini menceritakan bahawa Allah dia akan mengazab sesiapa kaum yang derhaka kepadanya, dan spesifiknya dalam surah ni Allah menyebutkan azab tersebut ialah azab dengan Allah menghantar asap yang tebal kepada kaum tersebut. Macam mana Ustazah? Bagus. Bagus Naufal. Alhamdulillah boleh dapat markah 2 markah penuh ya di situ. Okey, bagus Naufal memilih perkataan yang sama dengan nama surah, iaitu dukhan. Okey, jadi dukhan tu bila kita dah tahu bermaksud asap yang tebal, jadi dia dah tahu. Okey, Allah telah menurunkan, dia telah pilih perkataan dukhan, dia dah faham dah dalam fikiran dia bahawasanya Allah telah menurunkan dukhan itu untuk apa? Untuk memberi azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Okey, jadi ini adalah tema ayat 9 hingga 18. Walaupun sebenarnya banyak lagi cerita, tapi kita pilih perkataan yang mana untuk diceritakan kepada pentaksir. Baik. Okey, ketika mana kita nak menjawab soalan. Maknanya tidak perlu huraian yang banyak lah Ustazah. Ya. Hanya huraian ringkas berkenaan dengan ciri-ciri ataupun intisari daripada ayat tersebut lah. Betul. Okey, baik. Baik, sekarang kita nak tengok tema yang ketiga. Okey, tema yang ketiga, bumi dan langit menangis. Baik, dekat untuk ayat ini Ustazah nak minta siapa yang nak menceritakan, nak pilih perkataan dan nak terangkan fiqhul ayat daripada ayat 19 hingga 29 ini. Okey, baik. Siapa? Okey, Putri. Silakan Putri. Okey. Jadi baik, untuk ayat 19 hingga ayat 29 ni saya memilih ayat 24, iaitu keyword dia adalah Al-Bahra. Jadi Al-Bahra kita tahu maksud dia adalah laut. Jadi ayat ni menerangkan juga tentang Nabi Musa dengan Fir'aun. Jadi bila berkata pasal laut, jadi mestilah Allah kata biarlah laut itu terbelah, sebab waktu tu Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Jadi lepas dia laut itu terbelah, jadi Allah akan tutup balik laut itu dan tentera-tentera Fir'aun semua akan ditenggelamkan dalam itu. Begitu Putri. Terima kasih atas jawapan yang diberikan. Macam mana Ustazah untuk jawapan yang diberikan? Jawapan betul, tepat, boleh diberi markah 2 markah. Okey. Baik, tahniah kepada semua murid yang berjawab dengan betul dan tepat. Boleh memilih perkataan yang mereka faham daripada ayat yang dikeluarkan. Baik. Disebabkan untuk soalan fiqhul ayat ini mereka tidak akan diberi teks.
Mereka perlu membayangkan apa yang mereka telah hafal itu di dalam fikiran mereka. Jadi mereka kena bayangkan apakah ayat yang mereka telah baca tadi untuk dikeluarkan fiqhul ayat. Jadi sangat penting untuk mereka apabila menghafal ayat itu untuk ingat perkataan yang mana yang mereka nak pilih untuk mereka beri fiqhul ayat nanti. Maknanya Ustazah, kiranya murid-murid kita ni bolehlah pilih mana-mana ayat macam tu Ya, ke? boleh pilih mana ayat. Nanti guru pentaksir akan tanya, berikan takallam amma tafham anil ayat. Sebutkan apa yang anda faham tentang ayat. Jadi apa-apa ayat itu yang mereka faham, yang mereka rasa mereka nak pilih untuk diterangkan, mereka boleh pilih. Okey, baik Ustazah. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan mengenai dengan fiqhul ayat, dan saya yakin murid-murid di rumah dan juga di talian juga faham berkenaan dengan fiqhul ayat. Boleh pilih ayat yang kita faham dan ingat, dan kita jelaskan tentang ayat tersebut. Jadi sekarang ni kita bagi ruang Ustazah. Kita bagi ruang untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan ila Didik TV KPM fi slot Sukses SPM 2022, dan hari ini kita belajar mengenai dengan mata pelajaran Hifzul Quran tingkatan 4 dengan topik yang lebih khusus Surah Ad-Dukhan juzuk 25. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini saya yakin murid-murid tak sabar nak tahu apa yang kita nak belajar. Dipersilakan Ustazah. Terima kasih Syafiqah. InsyaAllah. Okey, seterusnya murid-murid pastikan tadi kita dah murajaah surah Ad-Dukhan betul, dan kita dah tahu apakah fiqhul ayat daripada surah Ad-Dukhan secara umumnya. Okey. Sekarang memandangkan peperiksaan percubaan SPM untuk hafazan Al-Quran semakin hampir. Jadi murid-murid semua perlu bersedia untuk mengenal pasti apakah cara penyoalan ataupun bersedialah dengan peperiksaan yang akan dilakukan tidak lama lagi. Jadi untuk soalan Hifzul Quran kertas 1 ini, murid-murid diberi masa selama 30 minit untuk menjawab soalan. 30 minit untuk menjawab soalan berserta dengan fiqhul ayat. Jadi murid-murid perlu sentiasa murajaah dengan lancar dan baca dengan bertajwid agar masa diperuntukkan itu mencukupi untuk menjawab soalan. Jadi kerana masa yang diperuntukkan 30 minit yang masih diberi dengan 6 soalan besar, dan di bawah 6 soalan besar itu ada anak-anak soalan. Jadi 6 soalan besar tu jika murid-murid tidak murajaah dengan baik dan juga tidak baca dengan lancar dan bertajwid, maka akan mengurangkan peluang untuk murid-murid menghabiskan soalan. Baik Ustazah. Okey. Jadi untuk itu mari kita lihat dulu bersama-sama apakah cara penyoalan. Ada 4 atau 5 cara penyoalan yang biasanya pentaksir akan soal kepada murid-murid. Yang pertama soalan tentang a'id. A'id itu maksudnya ulang. Jadi apabila pentaksir bertanyakan soalan a'id, murid perlu mengulang ayat yang dibacakan oleh pentaksir. Soalan dibacakan, a'id hazil ayah summa kmilha bil ayatil lati ba'daha. Jadi apabila murid mendengar soalan ini, pastikan mengulang ayat yang telah dibaca. Jika tidak mengulang, dia tidak mendapat markah lah. Okey. Yang kedua, soalannya sil hazil ayah summa kmilha bil ayatil lati ba'daha, iaitu maksud sil adalah sambung. Jadi apabila ustaz pentaksir bertanya soalan, contohnya Hamim wal kitabil mubin, dia kata sil, jadi kena sambung ayat seterusnya, bukan ulang ayat Hamim tadi. Jadi begitu cara dia, cara mendengar soalan dan cara menjawab. Kemudian yang ketiga akmil. Akmil tu seperti juga sil, itu sambung ayat yang ditanyakan oleh pentaksir. Akmil. Pentaksir akan bertanya, akmil hazil ayah bil ayatil lati ba'daha a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Contohnya dia kata wa'allu bismillahirrahmanirrahim, dia akan kata apa ayatnya? Wa'alla ta'lu ala Allah. Okey. Jadi inni atikum bisultanin mubin. Terima kasih Syafiqah, dia kan Ustazah pun dah tak ingat kan, nervous nampaknya. Betul. Jadi akmil. Kemudian iqra min awwali surah.
Okay, soalan pentaksi akan tanya Iqra' min awali surah Ad-Dukhan. Okey, kemudian juga iaitu sambunglah ayatnya. Kemudian ada juga soalan yang kata qala Allah Taala fi surah Ad-Dukhan. Kemudian murid-murid perlu menyambung ayat tersebut. Jadi jika murid-murid tidak dengar dengan jelas ayat itu, boleh ulang, minta pentaksir mengulang soalan sebanyak sekali sahaja. Okey. Baik. Murid-murid, saya rasa semua dah bersedia, dah hafal, dah murajaah dengan baik surah Ad-Dukhan tadi. Apa kata kita cuba dengar bacaan mereka secara hafazan. Okey. Ustazah kira nak buat ujian lalu Ustazah. Nak buat ujian. Okey, jom kita cuba. Okey, dah cuba. Tapi sebelum tu, sebelum kita nak teruskan dengan cubaan kepada mereka, murid-murid perlu ingat apabila soalan hafazan Al-Quran ditanyakan, setelah itu pentaksir akan tanya soalan fiqhul ayat terus. Okey, selepas mereka membaca, murid-murid membaca, soalan fiqhul ayat akan terus ditanya setelah habis membaca. Jadi pastikan murid-murid ingat apa yang dibaca tadi. Kerana soalan itu akan berdasarkan ayat yang dibaca tadi, yang disoal tadi. Jadi biasanya pentaksir akan keluarkan perkataan takallam amma tafham anil ayat al-atiyah bil lughatil malayuwiyah. Jadi sebutkan apa yang anda faham daripada ayat berikut dalam bahasa Melayu. Kadang-kadang pentaksir akan cakap dengan ringkas, takallam amma tafham anil ayat. Jadi sebutkan dalam bahasa Melayu dengan ringkas. Jadi boleh kita nak cuba? Boleh Ustazah. Murid-murid dah bersedia belum? Saya yakin tu dah senyum Ustazah. Ada senyum. Okey, baik. Dan angkat Jom. tangan. Baik, kita cuba. Yang pertama. Okey. Siapa nak menjawab soalan yang pertama ini? Siapa dulu nak jawab soalan? Putri. Baik, bagus Putri. Putri, Ustazah akan tanyakan dahulu soalan. Putri kena dengar soalannya dan baru jawab secara hafazan. Baik. Okey, baik. A'id hazil ayah summa kmilha bil ayati allati ba'daha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. Baik, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bagus Putri ni salah seorang murid yang bagus murajaah dia sangat hebat. Baik. Kemudian Putri, soalan bila pentaksir murid habis soalan itu, pentaksir akan tanya takallam amma tafham anil ayat. Jadi Putri kena jawab dalam bahasa Melayu apa yang telah dibaca tadi. Silakan Putri. Okay, baik, jadi untuk fiqh ayat, saya memilih ayat ketiga, iaitu fiqh ayat dia, sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada waktu malam. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dan seterusnya, inna kunna munzirin, sesungguhnya kami sentiasa memberi peringatan dan amaran untuk manusia. Baik, bagus bagus jawapan Putri. Baik, soalan seterusnya. Untuk seterusnya, siapa yang nak jawab soalan ini? Okey, siapa nak jawab soalan yang diberikan? Okey, bagus. Khadijah Salsabila. Okey, dengar dengan baik soalan Ustazah. Sil hadhil ayah summa kmilha bil ayati allati ba'daha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal hum fi syakkin yal'abun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين
ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلكم قوم فرعون وجاءكم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين Sadaqallahul Azim. Baik, bagus. Masya Allah. Nak Bagus. sambung lagi Nak tu, sambung lagi sebab dia orang ingat semua kan. Subhanallah. Subhanallah. Baik, bagus Khadijah. Alhamdulillah. Kemudian soalan yang seterusnya, takallam amma tafham anil ayat. Apa yang saya faham daripada ayat ni, sebenarnya ayat fartakib yang mata sama ubidofani mubin. Maknanya Allah tunggulah, sesungguhnya sama tu, langit tu akan membawa asap kemarau yang nyata. Baik. Baik, bagus bagus Khadijah, soalan itu jawab dengan baik dan jelas, mendapat 2 markah lagi di situ. Baik. Baik, Ustazah nak minta seorang lagi. Boleh? Kita nak minta seorang lagi jawab soalan yang sama seperti soalan Putri. Kita nak dengar suara dia dan cara bacaan dia. InsyaAllah Ustazah nak minta siapa antara 2 putera di sana kan. Sebab 2 orang pelajar putri telah jawab. Siapa nak baca? Siapa nak baca? Ustazah pilih Ustazah. Adam ke ataupun Naufal? Baik, Naufal ya. Boleh Naufal? Bersedia Naufal? Okey, silakan Naufal. Naufal, dengar soalan yang Ustazah akan berikan dan teruskan. A'id hadhil ayah summa akmilha bil ayati allati ba'daha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Naufal atas bacaannya. Masya Allah. Sangat bagus ke? Baik Naufal, takallam amma tafham anil ayat al-atiyah. Jadi untuk apa yang saya faham ayat ini, pada permulaan surah Allah mengatakan bahawa Al-Quran ini merupakan suatu kitab yang jelas dan diturunkan pada waktu malam yang mulia. Baik, bagus. Itu jawapan yang mereka nampak dengan jelaslah bahawasanya mereka menceritakan tentang Al-Quran itu sendiri. Baik, untuk itu, untuk apabila murid-murid untuk menjawab soalan hafazan Al-Quran kertas satu ini yang diberi masa 30 minit, Ustazah sangat mengharapkan untuk calon-calon SPM 2022 ini dan seterusnya apabila memasuki Dewan Peperiksaan itu mengambil tempat duduk dengan tenang dan juga apabila diberi arahan untuk menjawab soalan, sila jawab dengan suara yang jelas dan tenang kerana kedudukan pentaksir dengan murid agak jauh. Jadi jika suara tidak dikeluarkan dengan baik, dengan jelas, maka pentaksir akan tidak dapat dengar dengan jelas. Okey, itu yang pertama. Okey, yang pertama. Yang kedua, apabila juga mendapat soalan takallam amma tafham anil ayat, mendapat soalan fiqhul ayat, murid-murid perlu menjawab juga
jika tidak dapat apa-apa perkataan ataupun tidak dapat nak recall balik, nak ingat balik apa yang dibaca tadi, murid-murid perlu sekurang-kurangnya dapatkan ayat pertama yang dibaca tadi. Jika masih juga tidak ingat, tanya, minta pentaksir bacakan ayat pertama supaya sekurang-kurangnya kita dapat memberi jawapan bagi ayat pertama. Kalau contoh Ustazah, murid ni tak dengar jelas. Tak dengar dengan jelas soalan. Ustazah kata tadi ulang sekali sahaja kan? Sekali sahaja. Tak boleh lebih dari itu Ustazah? Itu bergantung. Sebab masa 30 minit itu sangat ketat sebenarnya. Kerana soalan itu sangat banyak. Baik. Okey, bila soalan banyak, jika kita ulang banyak kali, soalan yang belakang yang memberi markah lebih banyak tak dapat dijawab. Tak sempat. Jadi untuk soalan soal peperiksaan ini, kertas satu ini sangat penting bagi murid-murid untuk murajaah dengan betul dengan betul ketika mana sebelum peperiksaan itu. Murajaah daripada juzuk 19 hingga 29 itu secara 11 juzuk secara ingat semua apa yang dibaca dan bertenang ketika mana masuk ke dalam dewan peperiksaan. Itu sebab kadang-kadang kita rasa pelajar ini ada setengah murid dia masuk, mereka kata mereka dah hafal dah Ustazah, saya dah hafal tapi saya tak, bila nak baca di depan tak ingat. Jadi sangat penting untuk kita kekal tenang. Seperti Ustazah juga tadi kan, tak ingat. Macam tu kadang-kadang kita kena, bila peperiksaan yang SPM, peperiksaan yang besar, murid-murid perlu tenang, ingat apa yang mereka telah hafal. Masya Allah. Saya rasa Ustazah perlunya ada latihan Ustazah kan. Kalau boleh murajaah dengan cikgu, dengan guru ataupun dengan rakan-rakan Ustazah kan, sebelum kita masuk dewan peperiksaan tersebut, supaya kita belajarlah untuk lebih tenang, insya-Allah. Saya harap semua murid-murid di rumah pun boleh kekalkan ketenangan anda untuk murajaah ataupun ulang hafazan selepas ini. Sekarang kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, sekali lagi bersama dengan kami dalam slot Sukses SPM 2022 Didik TV KPM, dan kali ini kita membicarakan tentang topik kita Surah Ad-Dukhan juzuk 25 untuk mata pelajaran Hifzul Quran tingkatan 4. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Persilakan. Okay, terima kasih Syafiqah. Alhamdulillah kita masih lagi dalam kelas kita untuk subjek Hifzul Quran. Baik, seterusnya apa yang kita nak tengok, kertas hafazan Al-Quran, Hifzul Quran ada 3 kertas. Okey, tadi kita dah belajar kertas yang pertama iaitu 5301/1 soalan syafawi Al-Quran dan fiqhul ayat. Sekarang kita akan lihat kertas 2 iaitu soalan tahriri. Itu yang tadi kita dah cakap daripada awal tadi, bahawasanya mereka perlu menulis tahriri Al-Quran dengan resam Osmani. Ini yang akan diuji pada kertas 2. Okey, soalan tahriri. Masa yang diberi untuk menjawab soalan ini hanya 30 minit dan wajaran markah hanya 10 markah. Namun walaupun markah dia kita nampak kecil, tetapi dia memberi impak juga pada markah kita. Jika murid-murid kita nak dapat A+, kita perlu pastikan kita dapat 10 markah penuh untuk kertas ini. Okey, baik, seterusnya. Okey, jadi bila soalan tahriri tadi dah murajaah kan 1 hingga surah Ad-Dukhan lah, 1 hingga 59 surah Ad-Dukhan. Kemudian kita dah belajar fiqhul ayat dan kita dah buat simulasi bagaimanakah peperiksaan untuk Hifzul Quran kertas 1. Jadi saya percaya mereka dah ingat tulisan bagaimanakah menulis surah Ad-Dukhan ini. Sekarang kita akan tengok bagaimanakah cara nak menjawab soalan Hifzul Quran untuk kertas 2. Okey. Sebelum tu kita tengok dulu, ini adalah antara format ataupun bentuk soalan. Dia memberi tempat kosong dan murid perlu menulis jawapan dengan tulisan resam Osmani. Okey, jadi murid-murid pastikan apabila dia meletakkan dekat situ ada 4 tempat kosong, bermakna setiap satu jawapan itu 1 markah. Okey, ini contohnya as-soalul awal kiranya. Apabila soal as-soalul awal dia bagi 4 tempat kosong, bermakna 1 tu 1 markah. Jika dia bagi 8 tempat kosong, bermakna 1
tempat kosong itu setengah markah. Oh. Sebab setiap soalan itu 4 markah. Okey. Jadi ini adalah bentuk soalannya. Okey, kita tengok bentuk yang pertama, kita test dulu. Sebab apa, kalau nanti saya tunjuk sebenarnya jawapan pula kita bagi dekat mereka kan. Betul, Ustazah. Jadi anak-anak murid-murid semua dah bersedia dengan kertas dan pen. Kan dah bersedia. Baik, bagus, Putih tunjuk. Okey. Jadi Ustazah saya akan beri masa, kita bagi masa berapa kepada mereka ya? Mungkin Sikit 1 minit cukup dah Ustazah. 1 minit akan 30 saat pun boleh tu kan. InsyaAllah. Jadi kita boleh mulakan murid-murid lihat soalan dan tulis jawapan di dalam kertas. Dipersilakan. Okey. Ayat pertama hingga 5 Ustazah. Ya. Ayat 1 hingga 5. Ayat 1 hingga 5. Maknanya ada kemungkinan juga pada soalan-soalan lain yang mana mereka akan menanyakan soalan 1 hingga ayat 1 hingga mungkin ayat 10. Ya. Ada kemungkinan Ustazah. Ada kemungkinan ataupun macam ayat 8 lah. Ya, betul. Faham? Mana-mana ayat yang ada orang. Maknanya akan ada 8 ruang kosong lah. Ya. Yang penting 1/2 lah jawapannya ataupun kalau markahnya. soal awal tu kalau dia bagi 4 kosong maksudnya 4 markah tu kan 1. Tapi kalau dia bagi 8 dan 4 kosong setengah markah 1. Setengah markah 1. Maknanya kalau contoh tak dapat jawab 1, kiranya akan dipotong setengah markah. Betul. Jadi kalau macam ni kita dia bagi macam ni kita tahu. Tapi kalau dia bagi 8 tu kita rasa lebih selamat lah kot. Tapi banyaklah pula perkataan yang kena tulis. Setiap satu kesalahan tulisan tu salah. Dia tak boleh salah tulis. Okey, saya yakin murid-murid kita yang sedang berada di talian pun dah siap rasanya. Saya yakin mereka dah siap kan. Betul lah. Baik dah angkat tangan macam tu. Baik. Okey. Jadi jom mungkin kita boleh check Ustazah. Dia punya jawapan. Mari kita tengok. Boleh tunjukkan jawapan. Okey, tunjukkan jawapan adik. Dekatkan sikit. Okey, nampak macam tak nampak kan? Macam tak nampak kan? Okey, cantik tulisannya masya-Allah. Adam? Okey, boleh tunjukkan masing-masing. Baik, bagus. Mari kita tengok jawapan. Okey. Mungkin kita boleh pilih seorang dulu kat Ustazah. Bukan, betul. Kita pilih siapa? Seorang dulu untuk baca jawapan mereka. Adam. Ustazah pilih Adam lah. Boleh kan? Adam. Adam boleh bacakan jawapan Adam? Okey, untuk soalan pertama, jawapan dia adalah Al-Mubin. Baik. Seterusnya? Bagi soalan kedua, jawapannya adalah Lailah. Baik. Bagi soalan ketiga, jawapannya Yufraku. Baik. Soalan keempat, jawapannya Mursilin. Baik. Bagus Adam. Adakah betul Ustazah? Baik, bagus ya Adam. Terima kasih Adam. Cuma kita pastikan murid-murid kena tulis dengan tulisan yang betul. Jika murid-murid tulis baris, pastikan tulis baris dengan betul. Jadi biasakan untuk tulis dengan betul. Tulis baris dan juga tulis tulisan dan baris dengan betul. Maknanya perlu wajib ada baris. Itu sebenarnya format itu kita tidak tetapkan. Jadi kita meminta murid untuk biasakan tulis seperti mana dalam Al-Quran. Okay. Faham? Baik, kita test lagi satu boleh? Boleh Ustazah. Test lagi satu. Baik, kita tengok. Ini soalan bentuk begini. Dia kata da' raqam ayah, al-ayah, letakkan nombor ayat. Jadi murid-murid kena pastikan dia kena bermula daripada ayat yang keberapa. Dah ditetapkan di situ ayat 17. Jadi selepas itu mestilah ayat seterusnya, nombor seterusnya. Tak boleh 17 kemudian 16. Dia bermula dengan 17. Jadi murid-murid kenal pasti dan tulis nombor ayat di situ. Okey, jadi saya bagi masa juga daripada murid-murid seminit masa seminit ke 30 saat boleh dah. Sekejap je ni kan sebenarnya. Adik kita hebat-hebat ni. Betul. Kita bagi masa kepada mereka 30 saat. Silakan boleh mula menjawab sekarang. Alright. Rasa dah siap dah Ustazah? Dah siap dah. Masya-Allah, hebat betul. Dah siap kan adik? Okey, kali ni Ustazah kita bagi ruang untuk mereka jawab sorang-sorang. Kan? Betul. Nak tahu juga jawapan mereka betul ke tak? Okey. Siapa nak mulakan dulu? Mungkin Ustazah boleh? Boleh. Semua. Siapa nak mulakan dulu? Boleh angkat tangan. Saya. Okey. Silakan Khadijah. Mungkin kita buat macam ni Ustazah.
ayat dalam jadual pertama tu wa alla ta'lu 'ala Allah inni atikum bisultanin mubin seorang. Okey, baik. Lepas tu seorang, ayat lain Okey, seorang. Okey. okey. Silakan Khadijah ya tadi Ustazah. Khadijah, betul. Okey, silakan Khadijah. Ayat pertama. Kotak Untuk yang ayat pertama tu. wa alla ta'lu 'ala Allah inni atikum bisultanin mubin adalah ayat yang ke-19. Ayat ke-19. Ayat Lepas ayat ke-19. adu. Okey, baik. Itu Khadijah ayat 19. Okey. Nak tengok dulu ke Ustazah jawapannya? Jawapan dia. Okey, betul. Okey, betul. Okey, kita teruskan. Mungkin adik kita yang seterusnya siapa nak jawab? Untuk ayat wa inni ustu bi rabbi. Okey, silakan. Puteri ya? Ya, Puteri, Okey, betul. silakan Puteri. Untuk ayat wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun, itu adalah ayat ke-20. Ayat Okey, ke-20. ayat 20. Okey. Okey, Ustazah. Kita lihat, betul. Aha, Okey. betul. Okey, untuk ayat an addu ilayya ibadallah. Siapa nak jawab? Saya sudah. Okey, silakan Naufal. Naufal. Untuk ayat an addu ilayya ibadallahi inni lakum rasulun amin, itu ialah ayat yang ke-18. Ayat ke-18. Baik, bagus. Bagus, betul Ustazah. Okey, betul. Okey, ada yang terakhir pastinya. Adam, bersilakan. Okey, untuk ayat wa illam tu'minu li fa'tazila, ia adalah ayat ke-21. Ayat ke-21. Tak ada pilihan bagi Adam ya. Tak ada pilihan bagi Adam, Baik, ya. kita lihat ya. Okey. Jawapan yang mereka berikan. Okey, alhamdulillah betul semua jawapan yang diberikan oleh murid-murid tadi. Ayat 19, ayat 20, ayat 18 dan ayat 21. Bermakna murid-murid ini dah betul-betul ya murajaah itu ayat surah Ad-Dukhan ini. Jadi mereka boleh menetapkan dengan cepat. Itu sebab masa diberi 30 minit. Jika mereka lambat, mereka juga tidak dapat selesaikan semua soalan daripada kertas dua ini. Okey, faham. Maksudnya penting. Maksudnya Ustazah, dalam soalan yang diberikan takkan ada soalan yang macam letak susunan tapi susunan yang sebelum. Takkan ada Ustazah? Tak ada. Maknanya selepas lah. Ya, betul. Selamatlah adik-adik ya. Selamat. Jadi itu dia Okey. letakkan nombor dekat situ siap-siap supaya tahu selepas itu apa. Baik Ustazah. Okey Ustazah, mungkin Ustazah boleh teruskan? Baik. Untuk seterusnya okey, kita ada lagi satu soalan. Nampak tadi kita ada 4 ya, soal 4 tempat kosong. Saya dah cakap tadi kalau 4 tempat kosong ini setiap satu tempat kosong satu soalan, satu markah. Tetapi jika soalan diberi dekat sini ada 8 tempat kosong, bermakna setiap satu tempat kosong itu setengah markah. Ini walaupun senang dapat markah, juga boleh hilang markah dengan banyak jika salah. Sebab ada 8 ni kan perkataan yang ditulis. Ya. Jadi untuk itu kita nak biar mereka kali ini kita bagi masa 1 minit lah untuk mereka sebab ada 8 perkataan kena tulis. Mohon anak-anak tulis dengan jelas dan juga tulis dengan resam Osmani yang betul. Okey. Maknanya tulisan kena jelas ya. Ada dekat rumah pun saya rasa mungkin ada yang sedang mencuba juga untuk menjawab soalan yang diberikan. Ya. InsyaAllah harapnya tulisan jelas dan betul lah jawapannya. Tulis dengan pen. Tulis dengan pen. Okey, jom kita bagi masa kepada adik-adik kita untuk menulis jawapan kepada soalan yang diberikan. Fada'a rabbahu anna haula. Oh, maknanya ni ayat daripada ayat lain Ustaz? Ya, betul, ayat lain. 22. Ya. Sampai 29. Ya. Adakah mereka dapat jawab dengan betul? Jom, lepas ni kita nak tengok. Ya, betul. Siapa dah habis siap, boleh terus angkat tangan. Kita nak tahu jawapan yang diberikan. Kita nak bagi mereka jawab macam mana Ustazah kali ni? Mungkin seorang 2 jawapan. Ya, boleh. Okay. Dia baca ayat daripada awal. Boleh. Okey, jom. Okey. Kita ada yang dah siap kan? Mungkin ada yang dah siap pada saat ini. Oh, Naufal dah siap tu nampaknya. Steady tu. Okey, Naufal. Okey. Boleh. Mungkin kita Okey. mula dengan Naufal Ustazah. Okey, baik. Kita mulakan dengan Naufal. Setiap orang menjawab 2 soalan ya. Sila baca ayat itu dan beri jawapan. Baca Okey. ayat dan beri jawapan. Okey, Okey, silakan Naufal. Fada'a rabbahu anna ha'ula'i qaumun mujrimun fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Baik. Bagus Naufal. Okey Ustazah, kita simpan jawapan dulu. Kita dengar dulu jawapan penuh daripada Ya. mereka semua. Baik. Okey. Jadi Naufal qaumun mujrimun
fa asri bi ibadi. Ibadi, baik. Okey. Siapa nak baca yang seterusnya? Okey. Boleh kita pilih Putri, boleh? Putri, silakan Putri. Nah, untuk ayat seterusnya, watrukil bahra rahwa innahum jundum mughraqun kam taraku min jannatin wa uyun. Baik. Jannati wa uyun. Okey, terima kasih Putri atas jawapan yang diberikan. Okey, kita tengok Ustazah senyum dia tu. Okey. Okey, kita pilih saudari ataupun saudara kita yang seterusnya. Siapa nak jawab? Okey, silakan. Khadijah. Khadijah. Wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fasiqin. Jawapannya wa maqam. Kanu fiha bagi. Okey, terima kasih Khadijah atas jawapan yang diberikan. Akhirnya, lagi sekali akhirnya. Adam, kan. Adam, Baik, silakan. Penutup ya. Okey. Okey, seterusnya. Kazalika wa awrasnaha qauman akhari fama bakas alaihimus sama wal ardu wa ma kanu munzari. Okey, sadaqallahul azim. Itu susah. 8 jawapan 8 daripada jawapan. murid-murid kita yang hebat pada hari ini. Betul. Okey. Kita belum tengok tulisan mereka. Saya harap mereka tulis dengan betul. Tadi mereka baca kan. Jadi harap tulisan mereka dengan betul Nak tengok kejap ke Ustazah? Boleh kita boleh tengok. tunjukkan, Boleh tak? tunjukkan jawapan? Boleh tunjukkan jawapan sebentar. Okey, tengok sikit, dekat sikit. Oh, okey Ustazah, boleh Ustazah? Okey, Saya rasa baik, saya faham, Faham insya-Allah. kan? Nampak Okey. di situ kan? Okey, mereka tengok jawapannya. Baik, tadi dia, Naufal kata, betul kan? Naufal mula tadi kan, haula fada'a rabbahu anna haula qaumun mujrimun. Kita lihat tulisan haula itu di situ, begitu tulisannya. Jika ada penambahan pada alif besar, markah tidak akan diberi. Baik. Okey, potong markah ya. Juga pada perkataan bi'ibadi, tulisan dalam Al-Quran ada ya tanpa titik. Jika murid-murid menulis titik, markah akan dipotong. Tidak ada markah ya. Juga betul-betul ni. Ya, betul. Pada perkataan yang seterusnya, innahum, dekat situ ada alif, ada hamzah di bawahnya. Jika juga kadang-kadang ni murid kan dia terlalu cepat atau terlupa, mereka tidak letakkan hamzah di bawahnya itu. Jadi untuk penulisan perlu ambil perhatian pada setiap perkataan, pada setiap huruf itu. Okey, cuba kita tengok perkataan yang seterusnya tu, jannatin. Jannatin tu ada alif kecil. Ada, kalau ikut bahasa Arab dia ada alif besar kan, tetapi dalam Al-Quran Profesor Sam Osmani dia menulis dengan tulisan alif yang kecil. Jadi biasakan lihat dan tengok perkataan yang ditulis dalam Al-Quran itu alif besar atau alif kecil. Tulis dengan betul, baru murid-murid akan dapat markah yang penuh. Okey. Jadi begitu juga sehingga ayat yang seterusnya lah, kanu qauman as-sama'u. Jadi kadang-kadang murid-murid dia keliru, dia tulis as-samawat ataupun as-sama'u kan. Jadi kalau mereka keliru pada as-samawat dengan as-sama', mereka akan kehilangan markah. Jadi sangat penting pada penulisan ini menulis dengan betul. Baik Ustazah. Jadi Ustazah, terima kasih atas jawapan yang diberikan. Saya yakin semuanya betul. Ustazah, untuk topik kita pada hari ini surah Ad-Dukhan. Betul. Ustazah ada sedikit rumusan ke nak kongsikan kepada kami? Baik, surah Ad-Dukhan ini sebenarnya untuk murid-murid memastikan kita ingat, kita dapat menjawab dengan baik dalam peperiksaan SPM. Kita bacalah banyak kali, ulang murajaah kita, murajaah sehingga lancar, dan juga mencari kata kunci untuk fiqhul ayat kita, dan akhirnya untuk peperiksaan kita tulis dengan betul untuk kertas 2. Sangat penting untuk kita faham perkara ini. Jika kerana kita tidak memahami ataupun tidak tahu apakah yang dikehendaki oleh pemeriksa ataupun pentaksir, maka kita akan kehilangan markah begitu saja. Jadi murid-murid jangan lupa baca dengan tenang, jangan lupa juga menerangkan fiqhul ayat dengan ringkas, tenang dan terang secara ringkas. Itu saja untuk hari ini insya-Allah. Baik, terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khairan jazak kepada Ustazah
Hanisah Muhammad Hadir atas pencerahan yang diberikan berkenaan topik kita pada hari ini, Surah Ad-Dukhan juzuk 25. Terima kasih juga kepada semua adik-adik kita daripada murid-murid kita daripada sekolah berasrama penuh Integrasi Rawang, dan terima kasih juga kepada semua yang menonton kami hingga ke hujung siaran. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain hari. Saya Syafiqah Hanafiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.